Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi secara pengurusi majlis, yang berhormat Ketua Parlimen Kawasan Bantu, dan juga sahabat saya yang berhormat Ustaz Khairuddin Ahmad Razali At-Takiri, Ahli Parlimen Kuala Nerus, merangkap Setiausaha Dewan Ulama PAS Malaysia, dan Ustaz Zahra Yahya bersama dengan kita pada malam ini, dan seterusnya kepada semua orang yang hadir dalam kesempatan mereka sebelum kita berakhir dan berpisah pada malam ini. Suka saya sebut bahawa kita mengadakan majlis pada malam ini sempena dengan pilihan raya kecil Sungai Limau. Ada orang tanya kepada kita, kenapa buat di sini, tidak buat di Alusta, tidak buat di Sungai Limau ataupun di Parlimen Jerai, kerana kita menghadapi pilihan raya kecil di sana. Saya jawab ringkas, kita adakan di sini adalah kerana bertujuan untuk yang pertama, kita nak dapatkan sumbangan dana sebanyak mungkin daripada rakan-rakan kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersama di Sungai Limau nanti, untuk mereka bantu perjuangan kita. Dan yang kedua ialah juga untuk kita berkongsi semangat, berkongsi maklumat, bagaimana harus kita mempertahankan insya-Allah kemenangan yang telah kita raih di pilihan raya kecil Sungai Limau tempoh hari ataupun pilihan raya umum yang lalu, dalam pilihan raya kecil yang bakal berlangsung pada 4 November yang akan datang. Paling-paling tidak, kalau kita tak dapat pun untuk hadir memberikan sumbangan tenaga dan masa kita doa daripada jauh insya-Allah. Saudara, kenapa begitu? Kerana penting sangat-sangat untuk kita menang. Walaupun di pilihan raya umum yang lalu semua orang tahu bahawa kerajaan negeri Kedah yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat telah jatuh dan juga tewas dalam pilihan raya umum yang lalu. Dari segi pilihan raya, keputusan pilihan raya, ya betul, tidak berpihak kepada kita. Tetapi dari segi perjuangan yang kita nak tegakkan ini, yaitu keadilan, yang kita nak tegak itu syariah, yang kita nak tegak itu ialah sebuah kerajaan yang baik, yang aman, yang sejahtera, yang berkebajikan. Itu adalah perjuangan yang tidak ada surut, insya-Allah. Perjuangan yang tidak pernah mengenal arti kalah, insya-Allah. Keputusan tidak berkalah kepada kita bukan bermakna kita kalah. Kalau kita kalah, kita surrender, kita angkat tangan, kita mengaku kalah, dan mungkin kita tidak akan masuk ke dalam raya kecil kalau kita berjiwa kalah. Tetapi kita hanya belum menang, dan proses perjuangan untuk mencari kemenangan itu bukan sekadar pada pilihan raya kita di Sungai Limau, bahkan di negeri Kedah akan datang insya-Allah, bahkan seluruh negara di negara federal ini insya-Allah akan terus berkelangsungan dan akan terus berpanjangan sampailah sama ada kita menang ataupun kita gugur sebagai syuhada insya-Allah. Mengaku kalah tidak sama sekali. Tidak ada istilah kalah dalam kamus orang-orang yang berjuang. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya firman Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa ma istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Apa yang Allah sebut adalah bagaimana ramainya orang-orang yang bersama dengan Nabi-Nabi
Sebaliknya mereka bersabar menghadapi keputusan itu. Akhirnya Allah sebut, wallah yuhibbus sabirin. Allah sangat kasih kepada orang-orang yang sabar. InsyaAllah kita juga mudah-mudahan termasuk di kalangan orang-orang yang sabar ini, menghadapi rintangan, menghadapi halangan, tekanan, kekangan dalam usaha kita mencari kemenangan dalam perjuangan yang kita dapat. Sebab bukan saja kita menang, bukan saja kita kehabisan wang ringgit, bukan saja kita kehabisan tenaga dan masa, mereka juga terpaksa berhadapan dengan risiko yang sedemikian. Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan sekali-kali kamu berasa lemah, berasa kendil untuk berhadapan dengan mereka dengan golongan ini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika sekiranya kamu merasai sakit, cedera, kalah, tewas dalam perjuangan ini, kamu cedera, parah, kamu sakit, kamu kehabisan wang ringgit, kamu kepenatan, yakinlah mereka juga merasai sakit sebagaimana kamu merasai sakit. Kalau kita sakit dari segi wang, kita habis amal kosta beli peralatan-peralatan campaign, deposit kalun, habis tenaga kita kerah daripada seluruh negara, mereka juga terpaksa berbuat perkara yang sama. Tapi apa advantage yang ada kepada kita? Apa faktor-faktor kelebihan yang ada kepada kita? Allah sebut dalam ayat yang saya baca ini dalam surah Al-Nisa, Allah kata, wala yarju wa tarjuna min Allah wa tarjuna min Allah ma la yarju. Kelebihan yang ada daripada kamu ialah kamu mengharapkan redha daripada Allah, suatu yang tidak pernah diharapkan oleh mereka, suatu yang tak pernah diharapkan oleh mereka. Tapi itulah yang diharapkan oleh kamu, yaitu keredaan daripada Allah. Dari saudara kita ini, sahabat waktu, sahabat hari berjuang, soal kemenangan yang kita nak cari itu adalah anugerah daripada Allah. Apa yang paling penting kepada kita ialah kita nak
patuh pada syariat. Tapi bagaimana dengan undang-undang? Kenapa undang-undang negara ini tidak patuh syariat? Dari dasar kita itu contoh antara peranan yang boleh kita mainkan. Tapi menarik tadi dalam pada kita perbankan mengemukakan pandangan, biasalah kita tak setuju dengan perkara yang tidak betul dan tidak baik dikemukakan oleh pihak kerajaan. Tapi hari ini nampaknya ahli parlimen kerajaan sendiri, Barisan Nasional sendiri, daripada penerang Azrina Said dan juga daripada Kinabatangan Bung Mokhtar, dia juga bantah dan minta supaya undang-undang ini ditarik balik. Peringkat awal kita akan berjuang macam mana ahli parlimen Barisan Nasional sendiri mendesak supaya undang-undang ditolak dan ditarik balik. Dia kata undang-undang ini hanyalah nak menjadikan Malaysia sebagai negara penjara, sebab semua perkara hanyalah memberikan penekanan kepada tempoh pemenjaraan yang panjang untuk mengekang perjalanan. Dia kata ini sudah nak jadikan Malaysia sebagai negara penjara. Saya tadi bisik-bisik dengan Tuan Tua, agak-agak pemandangan dia bertanya saya, Ustaz nampak macam mana? Pelik juga kita, hari pertama ahli parlimen DN bapak satu pindaan akta yang dibukakan oleh menteri ini sendiri, oleh kerajaan sendiri. Jadi saya buat andaian, saya kata kawan-kawan tersebut itu, ini kemungkinan ada satu tekanan kurang lepas daripada pemilihan UMNO baru ni. Dia orang tak puas hati Zaid Hamidi boleh menang mengekalkan kursi naib presiden. Akhirnya mereka buat something di parlimen untuk memberikan tekanan kepada pihak menteri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apa yang pasti, kalau ikut pendedahan Datuk Nur Jazlan Muhammad, ketua bahagian UMNO Mulai dan juga merupakan pengurusi jawatan kuasa kira-kira Bank Negara PAC ini, disebut dia kata untuk dapatkan tempat sebagai naib presiden UMNO, mereka perlu gunakan sebanyak 13 tahun. Nak menang naib presiden. Ini bukan saya kata, ini pendedahan yang dibuat oleh Datuk Nur Jazlan dalam beberapa portal yang saya baca dalam internet. Jadi kalau tak betul dia kena nafi, kalau tak betul dia kena nafi. Tapi setakat ini perbahasannya begitu, dan dia tidak lagi membuat sebarang penafian sehingga mati. Dan dia kata kalau nak jadi ahli majlis sendiri, kena ada 1.6 juta ringgit. Sebab sekarang ini undi datang daripada akun. Sebab itu kawan saya Datuk Saifuddin Abdullah, mantan ahli parlimen dulu, dia buat sebuah kenyataan. Dia kata dia reda kalah, walaupun kalah, tapi kalah yang bersih, yang tidak bergelumang dengan politik wang. Apa yang saya faham daripada kenyataannya adalah seperti dia nak menyampaikan isyarat kemenangan rakan-rakan dia yang lain dalam MT UMNO itu terpaling dengan politik wang. Sementara dia kalah kerana dia tidak bermain dengan politik wang. Jadi kalau inilah realitinya, tak bolehlah ada sampai empat-empat mikrofon, sampai mengamuk dalam majlis, kemudian lepas guna polis datang kawal, kemudian perintah mati. Ini tak pernah berlaku lah. Kita muktamar PAS, tak pernah lagi polis masuk dalam taman mewah ni kerana masalah mundi ataupun masalah pemilihan AJK Pak Pusat, siapa nak jadi presiden, siapa nak dibelah presiden, bergaduh sama polis, memang campur tangan. Tapi UMNO sudah berlaku. Saya mungkinlah tanda-tanda orang panggil tolak saka. Tolak saka ni maknanya tak lama kita boleh takdirkan insyaAllah. Mudah-mudahan itulah kita harap. Sebab Dr. Mahathir pun kata tak ubah tak boleh dah UMNO ni. Dahsyat sangat. Dia punya rosok, dia punya rasuah, dia busuknya dah sampai ke usus. Barat itu telah sampai ke usus. Tahap yang sangat kritikal dari transformasi yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Saya kira ini adalah tahap
datang. Dan saya harap sekian, alhamdulillah, ini yang kita nak sangat kemenangan. Dari segala doa banyak-banyak. Kebetulan calon ini dari segala ibadah itulah calon muda. Calon muda berusia 37 tahun. Beliau juga adalah merupakan ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Jerat dan juga pengarah pasti negeri Kedah yang baru sebentar tadi diumumkan oleh Datuk Seri Presiden, yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad yang telah diamanahkan oleh parti untuk menjadi calon mewakili Pakatan Rakyat di N20 Sungai Limau negeri Kedah. Jadi doakan semoga calon ini membawa suara parti, membawa wajah parti untuk mengekalkan kemenangan. Kita dah menang banyak kali di Sungai Limau ini, walaupun kita juga pernah kalah sebelum daripada ini. Dari persaingan itu agak sengit. Penaraf pilihan raya kita sebut, jangan kita duduk selesa dengan kemenangan 2,700 majoriti yang telah dicapai oleh almarhum Ustaz Azizan Razak sebelum daripada ini, tetapi kita mesti bekerja keras. Kalau boleh segala turun, itu lebih afdal lah. Dan saya insyaAllah besok akan berangkat sama dengan rakan-rakan untuk ke majlis penamaan calon, dan kita akan terus bersama dengan rakan-rakan di sana berkempen, bertemu masyarakat, memberikan penjelasan dasar-dasar dan juga polisi yang kita nak perjuangkan bersama dengan Pakatan Rakyat ini. Jadi kalau saudara ada ruang, lapang masa, berkorban untuk kita turun sama-sama insyaAllah. Boleh? Jadi saya